Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, tuan-tuan wa puan hadirin sidang jemaah rahimahullah. Sebelum kita mulakan pengajian kita ambil sedikit masa untuk kita membacakan Al-Fatihah dan kita niatkan ganjaran pahalanya kepada almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama yang terkenal, yang saya rasa tuan-tuan mesti pernah jumpa terjemahan buku-buku yang dikarang oleh beliau, seorang ulama terkemuka lah di zaman kita ini. Kita doakan moga Allah Ta'ala beri keampunan. Tuan Syekh kita baru saja kembali ke rahmatullah, berita sebelum maghrib tadi. Jadi meninggalnya beliau di Qatar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik tuan-tuan, seperti biasa kita sambung pembincangan daripada kitab cabang-cabang iman, ranting-ranting buah kepada iman di dalam hati dan jiwa kita. Hari ini insya-Allah kita teruskan dengan cabang yang ke-21. Cabang yang ke-21 adalah yang terakhir. Kita bincang tentang cabang bersuci. Cabang yang bersuci kita dah selesai. Hari ini kita masuk cabang yang ke-21 atau ranting yang ke-21, buah hasil daripada iman yang ke-21 adalah as-salawatul khams, solat 5 waktu sehari semalam. Solat 5 waktu sehari semalam adalah antara cabang iman yang paling penting. Walaupun membuat dalam buku ini susunannya Tuan Syekh letak yang ke-21, tetapi dia adalah antara hasil daripada iman yang akan terlihat pada pelaksanaan amali seseorang mukmin itu, seorang yang beriman itu. Nombor 1 yang amali yang penting ni, itulah solat 5 waktu. Solat 5 waktu sehari semalam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Dan tidaklah Allah Ta'ala sekali-kali akan mensia-siakan iman kamu. Di dalam tafsir, iman di sini ialah solat. Peristiwa turun ayat ini adalah perpindahan kiblat yang menyebabkan sebahagian sahabat-sahabat berasa susah hati apabila dipindahkan kiblat daripada Baitul Maqdis
berpindah ke menghadap ke Makkah. Peringkat awal Islam, kita solat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat Quran yang memerintahkan untuk memalingkan arah tuju solat itu menghadap ke arah Kaabah semula, menghadap ke arah Kaabah. Ketika itu sebagian sahabat timbul rasa musik, takut solat yang sebelum ini tidak dikira. Allah jawab, Allah sebut, Allah tidak akan sekali-kali mensia-siakan iman kamu, yang solat yang telah kamu laksanakan, amal soleh yang telah kamu laksanakan. Disebut oleh tuan pengarang kita, hikmah tuan-tuan di dalam surah Al-Baqarah ini. Allah Ta'ala namakan solat itu sebagai iman. Kita cari, itu saya kata, kita tidak akan berjumpa selepas daripada tuntutan beriman kepada Allah. Tuntutan kita yakin dan percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul, hari akhirat dan sebagainya. Kita tidak mendapati satu ibadat yang mana kedudukannya begitu mulia sehingga ianya disebut sebagai iman. Solat itu sendiri adalah iman pada Allah. Iman lawannya kufur. Iman lawannya kufur. Maksudnya yang menentukan selamat kita ni iman. Yang na'udzubillah kita aja adalah kufur pada Allah Ta'ala. Tetapi dalam bab amal, dalam bab beramal, solatlah yang diberikan nama ataupun disebut oleh Allah dengan al-iman. Patutnya iman ni adalah dalam hati ni yang kita buat dengan tindakan kita namanya amal. Amal adalah hasil daripada iman. Tetapi nak tunjuk kepentingan solat itu, nak tunjuk ketinggian solat, Allah namakan solat sebagai al-iman. Dinamakan iman itu sekarang nak menunjukkan kedudukan dan kepentingan solat. Seakan-akan orang yang meninggalkan solat 5 waktu ini, orang yang tidak ambil berat solat 5 waktu ini, seakan-akan dia tidak mengambil berat akan persoalan keimanannya pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dia masih lagi muslim, tetapi kecuaian dan juga kesalahan yang dilakukan itu adalah cukup besar. Sebab kedudukan ibadat solat 5 waktu ini yang cukup besar di sisi agama kita. Sebab itulah kita boleh dapati dalam sebahagian hadis Rasulullah sebut perbezaan. Tuan Syekh juga bawa hadis, antaranya Tuan Syekh bawa sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab Sahih Muslim. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri, yang menjadi pemisah di antara seseorang individu itu dengan kekufuran dan syirik pada Allah, tarkus salat adalah tarkas salati, perbuatan meninggalkan solat. Yang menjadikan seseorang itu selamat daripada kekufuran dan juga kesyirikan pada Allah adalah menunaikan solat 5 waktu. Adapun sekiranya sebaliknya, maka tidak ada lagi penghalang ataupun pemisah yang dapat menghalang dia ataupun dapat menjaga dirinya daripada kekufuran. Cuma kita bincang dari segi hukum fiqh, kita sebut ya, seseorang yang meninggalkan solat kerana malas ataupun kerana apa-apa sebab sekalipun, dalam keadaan dia meyakini solat ini kefarduan, dia tahu dia tak buat itu dosa, tetapi dia tidak buat kerana boleh jadi malas dan juga kata apa-apa alasan, orang ini statusnya berdosa besar. Tetapi dia masih mukmin, dia masih beriman. Tetapi kalaulah seseorang itu meninggalkan solat sambil dia menyangka ataupun dia berpegang bahawa tidak wajib solat 5 waktu, ketika itu pegangannya ini boleh bawa kepada na'udzubillah kekufuran pada Allah.
boleh bawa kepada rosak iman dan akidahnya. Jadi kita sebut disebabkan pelakon penting kedudukan solat ini, Rasulullah menjadikan dia sebagai kain ukur yang membezakan di antara seorang mukmin dan juga membezakan dengan orang yang tidak beriman. Sebab tuan-tuan, iman ni benda yang dalam hati kita. Kita tak akan boleh nampak melainkan dengan petanda-petanda yang zahir di luar. Jadi kalau yang A tak sembahyang, yang si B yang bukan Islam pun tentulah dia tak sembahyang. Apa yang membezakan di antara pihak yang A dan pihak yang B? Kerana tidak ada perbezaan dari segi tindakan amalan, dari sudut melaksanakan solat ini. Sebab yang ni pun tak sembahyang, yang ni pun tidak sembahyang. Jadi sebab itulah kita akan sentiasa berpesan dan sentiasa kita akan peringatkan diri kita tentang kewajipan solat 5 waktu ni. Nanti kita akan sebutlah beberapa perkara lagi. Antaranya tuan Syekh bawa lagi sebuah hadis daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, riwayat hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Qala, dia berkata, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah Taala kasih dan sukai? Yang paling Allah Taala kasih dan Allah Taala sukai. Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu li waqtiha. Salat fardu, yakni solat fardu yang dilakukan di awal waktunya. Itulah amalan yang paling Allah kasih. Tuan, solat yang dibuat di awal waktu. Solat fardu tetapi dilaksanakan pada waktunya, ini pada awal waktunya, pada waktu yang paling afdal itu. Yang dikatakan awal waktu ni apa tuan? Selepas sahaja azan, kita kira lebih kurang masa untuk dia bersuci, dia ambil wudu, dia mandi wajib sekiranya dia perlu mandi wajib dengan kadar itu, dan kadar masa yang diperlukan untuk dia menutup aurat, memakai pakaian berhias-hias untuk menunaikan solat, dan tempoh masa untuk melakukan solat sunat qabliyah. Kemudian tempoh masa untuk ditunaikan solat fardu sebanyak rakaat yang diwajibkan. Jadi anggaran yang kata waktu paling apa tu yang itu. Selepas daripada azan itu lebih kurang yang kita kata hari ini lebih kurang 25 ke 30 minit. Selepas daripada azan itu, itulah yang dikatakan waktu fadilah, waktu yang paling afdal, waktu yang mulia. Jadi Rasulullah sebut amal yang paling Allah Ta'ala sukai dan kasihi daripada seseorang hambanya itu, maksud satu amal itu disukai oleh Allah Ta'ala, maksudnya apabila kita buat, kita akan mendapat kasih Allah. Bila kita dengar hadis-hadis yang sebut atau ayat Quran sebut Allah Ta'ala suka pada perbuatan sekian-sekian, Allah Ta'ala kasih pada perbuatan sekian-sekian. Apa maksudnya? Maksudnya apabila kita buat, walaupun sekali kita buat itu, setiap kali kita buat itulah akan mendatangkan limpah kasih Allah Ta'ala ke atas kita. Datang kita menjemput redha dan keampunan Allah ke atas kita. Kita sedang menarik rahmat Allah ke atas kita dengan sebab kita membuat perkara yang Allah suka. Jadi antara amal yang paling Allah kasih adalah solat pada waktunya. Qultu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tak habis tanya lagi. Summa ayyu. Baik Rasulullah, selepas yang itu, selepas daripada solat fardu di awal waktunya, apa pula lagi amal yang paling Allah kasihi? Qala birrul walidaini. Rasul jawab, engkau berbuat kebajikan dan kebaikan terhadap kedua ibu bapa. Engkau berbuat kebaikan dan kebajikan terhadap kedua ibu bapa. Betul bila sebut al-walid ni, disebut walidain, termasuklah juga datuk dan nenek kita secara langsung. Jadi bapa dan mak itu yang paling utama. Selepas pada itu datuk dan nenek juga termasuk sekali sekiranya mereka masih lagi hidup. Yang dikatakan
berbuat kebaikan dan berbuat kebajikan kepada kedua ibu bapa ini ialah melakukan apa sahaja yang memberi manfaat kepada mereka dan juga yang mendatangkan keselesaan dan kelapangan hati kepada mereka dengan kadar yang kemampuan seseorang anak itu untuk berbuat akan kebaikan tadi. Sebagai contoh, orang yang duduk jauh daripada ibu dan ayahnya, mungkin dia tidak dapat berbuat kebaikan ziarah dengan tempoh dan jumlah yang telak berbanding dengan yang dekat. Ziarah itu termasuk dalam termasuk dalam kebaikan, kebajikan kepada ibu bapa. Masuk ziarah itu ziarah dengan mengambil kira apa keperluan-keperluan mereka. Tapi anak yang jauh mungkin tidak dapat buat sekerak dan juga tidak kerak ataupun kita kata dengan kemampuan kewangan bukan anak boleh kerak-kerak. Tetapi ada kebaikan lain lagi yang dia boleh buat, itulah kebaikan bertanya khabar. Telefon tanya khabar juga tuan-tuan termasuk dalam termasuk dalam berbuat kebaikan. Tidaknya ditanyakan keperluan tanya khabar sihat atau tidak. Dan juga apa-apa saja mengeluarkan ucapan-ucapan, berbuat perbuatan-perbuatan yang memasukkan kegembiraan ke dalam hati kedua-dua ibu bapa itu termasuklah. Itu dari segi yang zahirnya. Kebaikan kepada ibu bapa yang berbentuk akhirat tuan-tuan adalah tuan-tuan tidak meninggalkan memohon ampun kepada Allah Ta'ala untuk kedua-dua ibu bapa tuan-tuan. Antara amal soleh, antara amal kebaikan seorang anak itu kepada ibu dan bapaknya ialah doa. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut 3 perkara yang tidak terputus walaupun selepas kematian seseorang anak Adam itu. Salah satunya anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Doa keampunan daripada seorang anak kepada ibu dan bapaknya memberi manfaat kepada ibu dan bapaknya walaupun setelah mereka telah meninggal dunia. Jadi salah satu yang kita boleh buat untuk tanda kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita ketika kita masih hidup ini, walaupun mungkin ada sebahagian yang ayah dan ibunya sudah tiada, ialah jangan berhenti dan jangan putus-putus daripada mendoakan keampunan. Itu yang kita hafal selalu tu selepas sembahyang tu, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah berilah keampunan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, wali walidayya warhamhuma, dan rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua menjaga ketika kecil. Jadi tuan-tuan, birrul walidain ini adalah amal yang Allah Ta'ala paling kasih selepas daripada amal solat 5 waktu. Ini berdasarkan hadis yang Rasulullah jawab kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qultu summa ayyu. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, wahai Rasulullah, selepas daripada berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini, qala al-jihadu fi sabilillah, kamu turut serta masuk berperang, berjihad di jalan Allah, sertai tentera umat Islam berperang di medan perang untuk mempertahankan sepadan negara dan mempertahankan agama ini yang bertepatan dengan hukum dan sebagainya. Disebut oleh Rasulullah adalah yang ketiga selepas daripada Rasulullah menyebut tentang solat fardu di awal waktu, berbuat kebaikan dan kebajikan kepada ibu dan ayah, jihad fisabilillah dalam hadis ini duduk di tempat yang ketiga. Selepas daripada berbuat kebaikan dan kebajikan kepada ibu dan bapa, dan selepas daripada yang pertama sekali lah kita menunaikan solat 5 waktu sehari semalam dengan sebaik-baik keadaannya. Ini di awal waktu. Kemudian Sayyidina Ibn Mas'ud berkata, wa haddatsani bihinna walau istazantuhu lazadani. Rasulullah jawab soalan-soalan itu. Kalaulah aku tanya lagi, nescaya Rasulullah akan sambung lagi. Kalau aku tanya lagi, nescaya Rasulullah akan sambung lagi. Jadinya saya sambung lagi dengan hadis yang menyebut tentang kelebihan dan kemuliaan solat fardu 5 waktu ni tuan-tuan.
Wa hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, hadis daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, fi sahih Muslim, dalam riwayatkan dalam sahih Muslim, ma min imri'in muslimin, tidaklah seseorang individu muslim itu tahduruhu salatun maktubatun, datang kepadanya waktu solat, ini masuk kepada dia waktu solat dan dia masih hidup lagi, fayuhsinu wudu'aha, lalu dia memperelokkan wudunya. Datang masuk waktu solat, lalu dia memperelokkan wudunya. Tuan, ihsanul wudu', memperelokkan wudu' ialah kita mengambil wudu' dengan sempurna segala rukun dan syarat, dan kita sempurnakan juga tuntutan-tuntutan yang sunat ketika wudu. Itu yang dimaksudkan berbuat ihsan ketika wudu ini, berwudu dengan sempurna. Dia tidak berpada dengan yang rukun saja, tetapi dia turut buat juga dengan segala apa yang disunatkan, perkara yang menyempurnakan ibadat wudu. Yang pertama masuk waktu, yang keduanya dia memperelokkan wudu. Fa yuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha, lalu dia menyempurnakan juga tetap hati dan khusyuk di dalam solat. Jadi dia cuba sedaya upaya untuk hadirkan hati dan sedarkan hatinya terhadap perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaan di dalam solat tadi. Wa ruku'aha, lalu dia memperelokkan rukuknya. Illa kanat kaffaratan, melainkan pastilah solat 5 waktunya itu akan menjadi kaffarah. Tuan, perkataan kaffarah dalam hadis dan dalam Quran bermaksud pembersihan. Takfir yang maksudnya membersihkan dan menghapuskan. Membersihkan dan menghapuskan lima qablaha minadz dzunub. Membersihkan dan menghapuskan apa yang sebelum daripada dia laksanakan solat itu daripada dosa-dosa. Dosa-dosa yang dilakukan sebelum solat fardu yang ditunaikan tadi akan diampunkan oleh Allah dengan keberkatan solat yang dilakukan dengan sempurna tadi, yakni di awal waktunya, lalu diambil wudu bersuci dengan sempurnanya, dan dia menyempurnakan pergerakan-pergerakan yang zahir, rukuk, sujud, dan juga dia memelihara hatinya ketika dalam solat dengan memberi fokus kepada solat ini tadi. Malam ya'ti kabiratan, selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Wa zalika dahra kullah, dan keampunan itu akan diberikan oleh Allah sepanjang waktu. Ini sepanjang waktu, ini sepanjang tahun, sepanjang masa. Setiap kali solat 5 waktu itu, dan setiap masa 5 waktu itu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sehinggalah habis hayat seseorang. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ini, tuan? Yang mana solat fardu ini akan menghapuskan dosa, yakni menghapuskan dosa-dosa yang tidak disenaraikan sebagai dosa besar. Adapun dosa-dosa besar tetap memerlukan taubat pada Allah, tetap memerlukan penyesalan, tetap memerlukan azam dan tekad untuk tidak ulang, dan memerlukan kita berhenti daripada dosa yang besar itu tadi, barulah taubat itu akan diterima. Adapun dengan solat-solat dan amal soleh ini, ianya akan menghapuskan dosa yang selain daripada dosa-dosa yang besar. Jadi solat ini akan membersihkan jiwa, membersihkan hati, dan membersihkan diri kita orang yang beriman. Tuan, antara tanda kita, Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah dalam kitab beliau Bunyatul Musalli, dia menyebut dalam pelaksanaan solat ni, tuan, yang pertama mestilah ditunaikan dengan sempurna rukun dan syaratnya. Itu satu.
Sebab solat ni kita tak boleh buat ikut-ikut rasa. Kita tak boleh juga buat ikut-ikut orang. Dia mesti dibuat dengan betul. Yang ini betul dari sudut hukum hakam. Yang dikatakan betul dari sudut hukum hakam itu kita akan dapat tahu bila kita belajar hukum hakam solat. Jadi kita kena peruntukkanlah sedikit masa kita ni untuk kita perkemaskan pengetahuan tentang solat kita. Yang keduanya, tanda seseorang itu menunaikan dan mendirikan solat ialah dia sentiasa meletakkan solat itu sebagai perkara yang besar, yang dia letak tempat yang dia tidak memandang remeh dan memandang enteng. Dia panggil apa? Al-mutahawin, orang-orang yang memandang rendah pada solat, ataupun dia bukan pandang rendah, dia memandang ringan. Apa contoh tanda kita pegang sesuatu benda itu berat, satu benda lagi kita pegang apa, kita memandang dia sebagai benda yang ringan. Tanda yang ringan ni kita terlepas pun tak apa. Itu tanda sesuatu benda tu dalam hati kita dia tak apa. Contoh yang ringan ni, contohlah sarapan pagi. Kita bangun-bangun, kita mungkin ada hal urusan-urusan penting anak dan sebagainya, tapi dah nak kena masuk jabat pasca pukul 8. Tak apa, kita masuk jabat dulu, tak apalah. Sebab apa? Sebab kita letak yang ni ada pun, alhamdulillah, tak ada pun masih boleh. Tapi kalau dia mula meletakkan solat fardu 5 waktu itu, maka itu tanda dia mula memandang ringan ataupun meringan-ringankan. Dalam solat, tuan-tuan, kita dituntut bukan sekadar kita melaksanakan solat, tetapi kita kena meletakkan solat itu sebagai benda yang besar dan benda yang paling tinggi dalam diri kita sehari-hari. Sebab inilah kefarduan yang nombor satu, kefarduan yang utama. Jadi untuk diri kita sendiri pun kita tak akan sanggup terlepas. Kita tidak akan sanggup terlepas barang satu waktu. Sebab itulah benda yang paling penting yang kita letak dalam diri kita. Yang lain-lain akan datang kemudian. Apa-apa jadi pun, sesibuk macam mana sekalipun, kita akan pastikan tak keluar daripada waktu itu. Kita punya garis merah dalam bab solat 5 waktu ni, ujungnya ujung waktu. Itulah dia punya garis merah kita. Adapun untuk buat benda-benda lain sampai sanggup solat terlepas daripada waktu ataupun tak solat langsung, maka itu mula ada petunjuk solat dalam diri kita itu masih lagi kita letak dia sebagai perkara yang ringan. Antara tanda seseorang itu memberatkan dan juga mengambil berat akan solat dan memandang solat ni perkara yang besar ke atas dirinya adalah dia akan juga memastikan solat itu akan juga dapat kepada isteri dan anak-anak dia. Sopa dengan breakfast tadilah, tuan-tuan, sarapan. Kita tahu makanan penting. Jadi kita dapat kenyang, kita nak anak-anak kita juga kenyang. Kita makan sedap, kita nak anak-anak kita juga turut makan sedap. Jadi kita akan pastikan ibadat solat ini bukan setakat diri kita yang buat. Orang yang di bawah tanggungan kita juga akan faham dan akan laksanakan solat ini. Sebab itu dalam Quran kita tengok, tuan-tuan, Allah Ta'ala bukan setakat perintah untuk seseorang lelaki itu solat, tetapi Allah Ta'ala perintahkan pula untuk dia menyuruh dan dia membimbing ahli keluarganya dengan solat. Ini kita yang depan ni lah, tuan-tuan, yang orang lelaki ni kan. Salah satu perintah berkaitan solat ni untuk kita kena solat. Tapi Allah Ta'ala juga perintah untuk kita suruh, untuk kita bimbing, kita pimpin ahli keluarga kita untuk solat. Dan bila sebut ahli keluarga ni, bukanlah kata anak kecil-kecil saja, anak-anak yang sudah besar pun kita kena peringat. Sebagaimana kita peringat bila dia balik kampung sekali-sekala, dia nak bertolak balik tu, kita pesan bawa kereta baik-baik. Pesanan bawa kereta baik-baik itu takkan terlepas daripada mulut mak dengan ayah ni. Sebab dia faham keselamatan anak ni benda yang penting, kasih pada anak. Maka dia takkan lupa untuk pesan suruh bawa kereta elok. Jadi macam mana pesan suruh bawa kereta elok tu sekali-sekala jumpa, pesan untuk solat itu juga dia tidak akan lupakan.
Dia kan pesan sembahyang jaga, sembahyang jangan lupa, sembahyang jangan tinggal. Itu pesanan-pesanan itu yang dikatakan dalam surah Al-As, wa tawasau bil haqq, saling berpesan-pesan dengan kebenaran. Salah satu perkara yang benar dalam kehidupan kita ini adalah solat. Solat 5 waktu. Ini tanda seseorang itu benar-benar mendirikan solat, ialah satu, dia mendirikan sempurna segala hukum akamnya. Yang kedua, dia meletakkan solat itu di dalam jiwa dia, di dalam fikiran dia, dan dalam jadual seharian-harian dia sebagai perkara yang besar dan perkara yang penting, yang dia takkan satu kompromi dengan perkara yang lain, lebih-lebih lagi kompromi dengan perkara yang sekadar berhenti tamat di dunia ni saja. Tengok bola boleh, tetapi jangan sampai tak sembahyang. Bekerja memang wajib kerja, kena cari rezeki untuk anak dan isteri, tetapi jangan sampai kerja itu solatnya di luar waktu ataupun tak solat langsung. Jadi bukan begitu cara kita sebagai orang beriman. Sebab cabang beriman ni, tanda iman adalah solat 5 waktu. Sebab itulah Tuan Syekh bawa juga satu hadis sahih riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang dosa, bukan yang ni, dosa orang-orang yang meninggalkan solat ini, yang hadis yang kita baca tadi, hadis yang menyatakan tentang pemisah antara seseorang mukmin dan orang yang sebaliknya itu adalah menunaikan solat. Betul, solat fardu 5 waktu ini juga adalah kefarduan yang paling besar, kefarduan yang paling besar selepas daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu untuk yang bahagian pertama pada malam ini, itulah cabang solat 5 waktu. Jadi tuan-tuan, saya ulang lagi sebut tentang untuk ketua keluarga ni, lebih-lebih lagi yang suaminya, itu juga untuk ibu-ibu juga, sebagai tanda kita mengambil berat membesarkan urusan solat itu. Sekali-sekala bertemu dengan teman kawan dan sebagainya. Kawan mungkin susah sikit, tapi yang penting ni ialah pada orang-orang di bawah kita tu, hendaklah kita saling berpesan, saling kita pesan dan saling kita peringat untuk mengambil berat akan persoalan solat. Itu tuan-tuan buat tu, tuan-tuan dapat pahala solat, tuan-tuan tu dapat dah. Tapi dapat pahala berpesan, dapat pahala berpesan dengan solat pula. Yang dapat pahala saling nasihat, menasihati untuk mengambil berat akan kefarduan solat kita ini. Moga-moga Allah jadikan juga kita ni sebagai orang yang mendirikan solat. Yang ketiga tuan-tuan, jangan kita lupa juga doa untuk kita doakan diri kita menjadi ahli solat. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS doakan, Rabbi ja'alni muqimis salat, Rabbi ja'alni muqimas salat. Jadi kita doa, kita solat tak, tapi kita doa, ya Allah jadikanlah aku orang yang solat. Dan selit juga doa untuk zuriat dan keturunan, wa min dzurriyyati, dan jadikanlah juga keturunan anak-anakku orang yang mendirikan solat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah taqabballah, terimalah doa aku ni, doa supaya aku jadi orang yang solat dan keturunan juga aku menjadi orang yang solat. Itu tuan, waktu pun dah sudah. Jadi cabang yang ke-21 malam ni kita berhenti dekat situ dulu, insya-Allah. Pada pertemuan akan datang kita sambung pula cabang yang seterusnya adalah kefarduan zakat, kefarduan mengeluarkan zakat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum.